Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan bersiaran bersama dengan Datuk Seri Haji Razali Mohd Syam, orang kata Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji di Malaysia. So kita daripada DSK School of Management Kuala Lumpur Metropolitan University College, berkenaan dengan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah. So kita ada beberapa soalan untuk tanya dengan Datuk Seri berkenaan dengan industri haji dan umrah di Malaysia, dan juga berkenaan dengan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah kendalian DSK School of Management. Okey, so yang pertama saya nak tanya berkenaan dengan perancangan PAPU mengembangkan semula industri haji dan umrah di Malaysia selepas COVID-19 ni lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAPU adalah agensi pelancongan umrah dan haji. Ya, kita punya ahli melebihi 1,000 lebih ahli. Jadi kalau kita tengok dengan keadaan semasa ni, dengan COVID dan sebagainya, kita mengambil pendapatan macam mana untuk memperkasakan lagi industri ni, dan kita dapati ianya boleh diperbesarkan dengan beberapa cara yang boleh kita buat bersama. Dan kalau kita tengok sekarang ni, untuk umrah kita memakai mutawif sebagainya tanpa satu tempat untuk mereka belajar dan sebagainya. Jadi kalau dengan DSK ni membuat, maknanya kita memberi education pada mutawif-mutawif ni untuk lebih profesional. Dan apabila mereka ni profesional, jadi program yang kita buat ni kalau buat jemaah pun lebih profesional, lebih teratur. Jadi saya nampak dengan adanya DSK ni membuat untuk pengajian umrah dan haji ni sangat bagus, yang mana kita equipkan student-student ni lebih advance dan lebih profesional. Terusnya saya nak tanya berkenaan dengan memandangkan Arab Saudi ada memperkenalkan wawasan 2030. Jadi kita mungkin Datuk Seri boleh jelaskan kata secara kaitan langsung wawasan 2030 dengan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah ni. Kalau kita tengok perancangan Saudi atau di Malaysia itself, kita try memajukan dan lebih profesional dan sebagainya. Jadi dengan vision yang ada di Saudi, dengan apa yang kita buat, kita dapat memperbaiki mutu yang ada. Dan kalau kita tengok 10 tahun atau 15 tahun dulu, jumlah umrah baru 30,000 setahun, 20-30,000. Sekarang dah menyangkau 290,000. Dan kalau ekonomi kita kembali pulih dan pintu perjalanan dibuka, mungkin tahun depan jatuh 300,000. 2022 lah, 2021 ni mungkin kurang sikit. Dan mungkin akan menjangkau ke 400,000 setahun. Jadi kalau kita dah ada petugas-petugas yang qualified dan sebagainya, dan bila dia tengok vision dia untuk lebih maju dan kita dah berprepared sekarang ni, jadi kita cantik. Ibarat kita menyahut apa yang mereka hendak dengan sistem online dia, dengan sistem semua, which is good gitu. So maknanya apa yang saya boleh konkludekan di sini, maknanya pelajar-pelajar kita, maknanya dia dah habis belajar nanti dia boleh menyahut seruan 2030 tu lah, maksudnya macam tu lah lebih kurangnya. Bersedia untuk 2030. Dan kita bersyukur yang DSK mengambil peranan untuk mendevelop student-student ni. Dengan adanya program ni, kita maknanya melebih equipkan student yang ada, menambahkan jumlah orang yang berpelajaran dari segi umrah. Bukan macam dulu kita tengok ustaz-ustaz yang ilmu tak bercukup dari segi pengurusan. Mungkin bab agama memang mereka pakar, tapi bab pengurusan tu. Jadi DSK saya tengok mengambil peranan untuk memajukan mereka ni dari segi pengurusan. Jadi apabila pergi, kita tidak akan menghadapi masalah, atau bila menghadapi masalah macam mana nak find solusi dia. Bukan lagi kita berserah pada takdir saja. Okey, berkenaan dengan jawapan daripada Datuk Seri tadi, so dekat sini saya nak maklumkan sikit dekat DSK Management, selain daripada kita memberi pendedahan berkenaan dengan ilmu fiqh, kita juga ada memberi pendedahan kepada pelajar berkenaan dengan ilmu pengurusan, di mana management lah, business and management, dan juga kita ada memberi pendedahan berkenaan dengan tourism. Tourism kepada para pelajar, maksudnya untuk melengkapkan lagi selain daripada ilmu fake itulah. Terusnya saya nak tanya pandangan Datuk Seri berkenaan dengan permintaan tenaga kerja untuk industri haji dan umrah. Kalau kita tengok dalam dunia lah, apa-apa program ke income ke daripada tourism, restoran tourism, tour guide tourism, hotel tourism, semua tourism. Jadi kalau DSK ambil pendekatan ni, bimbing mereka semua, kita equipkan mereka, jadi bila tenaga kerja akan bertambah, bermakna tenaga kerja yang mahir
bukan saja dari segi praktikal, dari segi teori juga mereka mahir. Jadi secara tak langsung kita memajukan industri itu dan memajukan juga rakyatnya. Seterusnya, memandangkan sekarang kita tahu berkenaan dengan revolusi industri 4.0. Jadi di pihak DSK kita ingin bertanyakan apa perancangan Papuh untuk berkenaan dengan IART 4.0 ni lah. Okey, kalau kita tengok zaman dah berubah. Kalau dulu kita lebih kepada tengok seorang tu pergi ke Mekah contoh, orang lain nak ikut dia pergi, lepas tu mereka jadi ustaz dan sebagainya. Sekarang ni semua dah online, bermakna semua kita buat ni semua kita akan berpandukan kepada apa yang ada yang kita war-warkan dalam online. Jadi sekarang ni semua bisnes pun dah banyak online, bukan kerana Covid saja, zaman berubah. Kita bukan lagi berjumpa tiap-tiap soal nak berkempen, tapi daripada online kempen satu berjuta boleh tengok. Itu contoh dia. Okey, so maksudnya kat sini Papuh pun ada orang kata perancangan untuk membantu ahli-ahli berkenaan dengan industri 4.0 ni ya? Ya, yang betul. Kalau tengok memang itu yang perancangan dan selama ni pun kita dalam setahun dua ni memang itu yang kita buat semua. Okey, seterusnya soalan berkaitan dengan COVID. So bila jangkaan pada pandangan Datuk Seri berkenaan dengan industri haji akan pulih seperti biasa? Ya. Haji ni adalah kota yang diberikan oleh Saudi. Sekiranya Saudi keluar banyak, banyaklah yang pergi. Jadi itu tak ada masalah. Haji tak ada masalah. Memang kita kata semua pun berpandukan pada kebenaran yang diberi oleh Saudi. Dan kita di Malaysia haji tak boleh buat, memang tabung haji yang buat. Cuma kalau ada ejen-ejen tu yang dapat visa furada apa ataupun mujamalah, itu je lah mereka buat. Selain pada itu semua dengan tabung haji. Okey, kalau kita tengok pada umrah, umrah yang kita tengok saya rasa akan pulih dalam 2022. 2021 ni masih ada lagi Covid. Dan kalau kita tengok Covid ni betul, ianya satu pandemik. Tetapi kita kena hidup dengan pandemik tu. Bermakna kita kena kontrol, kita kena kawal, kita kena penjarakan dan sebagainya. Kita tak boleh elak. Dia macam kita kata demam sesama. Memang ada demam sesama. So macam mana nak elakkan sesama? Jadi kalau Covid ni super juga. Macam mana nak elak? Kita tak boleh kata bila ada Covid, bunuh semua orang, mati kata. Tak ada Covid. Tapi itu bukan solusi yang betul. Maknanya kita penjarakan, kebersihan. Kalau dulu kotor, kita keluar mana pegang pun kita makan tu. Sekarang kita jaga bersih. So maknanya kalau kita tengok yang sebenarnya pandemik ni pun ada juga bagusnya. Menjaga kita alert untuk jaga kebersihan. Dan kita kena reda benda tu berlaku, cuma kita berwas-was je lah. Soalan terakhir lah daripada saya. So apa harapan dan juga nasihat kepada daripada Datuk Seri kepada bakal-bakal graduan yang akan tamat belajar bidang haji dan umrah ni? Okey, nasihat saya pada bakal graduan, apabila besok dah keluar, dah ada sijil, pertama sekali kerja mana yang dapat. Jangan memilih, dapatkan ilmu praktikal. Mungkin apa yang belajar adalah secara teori. Dan apabila keluar, jangan memilih dulu kerja. Dan mesti ada berjiwa atau bercita-cita kemudian untuk menjadi usahawan. Jangan kita ingat untuk bekerja selama-lamanya. Tetapi kalau semua nak usahawan pun masalah juga, siapa yang nak kerja kan. Jadi tengoklah keadaan, tapi galakkan kalau boleh graduan berfikiran panjang. Setelah graduate, ambil ilmu bekerja, ambil peniaga, uruskan lesen semuanya, itu yang mustahak. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Haji Razali di atas orang kata sedikit nasihat dan juga pandangan daripada Papuh berkenaan dengan industri umrah dan haji di Malaysia. Dan juga nasihat kepada bakal graduan haji dan umrah. So kita ucapkan lagi sekali terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.